nyanyi huru-hara, ada nyanyi huru-hara, ada joget lambat, ada tari menari, ada ikhtilat laki-laki perempuan bergaul. Waktu orang azan, ketika azan kita duk menyanyi karaoke cencoke cengkodok. Ketika azan dilaungkan, ketika waktu malam jiran sedang tidur, jiran kita duduk kat taman, ada yang sakit, ada yang nak solat malam, ada yang baby dalam keadaan nak tidur. Kita menyanyi siang sampai pagi, pagi sampai malam. Orang semua tak mendoakan kita, bahkan berdoa agar kita ditimpakan kejahatan. Wa na'udzubillah. Maksudnya dalam erti kata lain, kita nak meraih doa yang baik, tapi kita lakukan perkara maksiat. Kita munajat, kita buat sejuta istighfar, tapi dalam bahasa yang sama saya dah sebutkan kerajaan. Saya dah sampaikan hari itu pesan-pesan kepada Menteri Multimedia. Kurang-kurangkanlah sikit tari menari itu. Duk berhibur saja dalam keadaan orang mengira kematian. Bila kita tengok jumlah kematian di Malaysia, jangan tengok kita tuan-tuan. Apa perasaan orang yang saudara mara, adik-beradik, mak ayah dia meninggal sebab COVID-19? Apa perasaan mereka kerana kematian itu datang di pintu rumah mereka? Kematian tu beri salam. Mereka maut beri salam dekat rumah mereka. Nescaya mereka dalam kesedihan. Dalam kesedihan ini kita kurang-kurangkanlah bergembira, kerana bergembira itu seolah-olah kita tidak menghormati orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekiranya kita diuji oleh Allah, nescaya kita akan rasa betapa pedihnya ujian Allah. Dalam masa yang sama sahabat-sahabat kita mentertawakan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa lagi Allah masukkan dalam ni? Wad'uhu khaufan. Ada perasaan al-khauf. Keadaan orang yang meminta tu ada al-khauf. Dia takut-takut bila dia minta Allah tak berkenan, ya Allah. Dia minta tu dengan berhati-hati, takut Allah tak pandang dia, tuan-tuan. Sebab tu dia buat kerja berhati-hati. Sebab tu kita pergi umrah, kita pergi haji, bertaubat bukan kat Kaabah, bertaubat bukan kat Mekah, bertaubat bukan kita sampai dekat Saudi dah. Bermula nak keluar rumah tu kita ada satu perasaan. Perasaan kita nak berubah. Perubah kita dalam hati kita bermula di rumah kita. Kita betulkan niat kita. Ya Allah, pandanglah aku, ya Allah, dari jumlah orang yang buat haji ni, yang buat umrah ni, jutaan manusia, ya Allah. Pandanglah aku, ya Allah. Aku tak kira, ya Allah. Ketika tawaf ni ramai ke tak ramai, aku tak kira, ya Allah. Aku tak nampak manusia, ya Allah. Aku nampak Engkau, ya Allah. Ketika sa'i orang bersesak-sesak, bersesak-sesak. Dia tak kira orang ramai, dia tak kira orang tak ramai. Dia hanya berjalan kaki. Dia nak Allah pandang dia. Ya Allah, pandanglah aku, ya Allah. Pandanglah aku, ya Allah, pandang. Seolah-olah tuan-tuan, kita orang miskin, kita lalu depan rumah orang kaya. Orang kaya tu kita tahu dia tu pemurah. Kita ulang alik Safa Marwah, Safa Marwah. Kita hulu hilir. Wahai orang kaya, bukalah tingkap rumah kau, orang kaya. Pandanglah aku, orang kaya. Aku susah, aku tak ada duit. Pandanglah aku. Tengoklah aku ni, tengok aku ni. Kamu, orang kata kamu kaya, orang kata kamu pemurah. Pandang aku, pandang. Pandanglah. Dapat sebungkus nasi pun jadilah, wahai orang kaya. Dapat sebungkus nasi, sekeping roti pun jadi, wahai orang kaya. Ketika kita tawaf, tuan-tuan, kita nak Allah pandang kita, tuan-tuan. Ya Allah, pandanglah aku, ya Allah, pandanglah. Walaupun aku datang ni, ya Allah, dengan susah, ya Allah. Aku orang biasa, ya Allah. Aku buat bendang, ya Allah. Aku buat bendang. Aku kek kelapa sawit. Aku dah layan, ya Allah. Aku kumpul duit berpuluh tahun aku datang, ya Allah. Aku bukan datang dengan package yang mahal, ya Allah. Bukan package aku 300,000, 400,000, ya Allah. Aku datang hotel aku jauh, ya Allah. Aku datang, aku nak kau pandang aku, ya Allah. Pandanglah, ya Allah. Pandang, ya Allah. Ini dia dalam keadaan dia takut, dia minta pada Allah wa khaufan. Dia rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab itu kita pergi haji, pergi umrah tidak perlu berulang-ulang. Sebenarnya kalaulah betul-betul niat kita tu tajam, doa kita kuat, tuan-tuan, sekali pergi dia akan menjadi manusia yang berubah. Manusia yang boleh hidup dengan bekalan umrah dia sekali seumur hidup dia menjadi manusia yang lain. Apabila dia kembali dia ke tanah air, dia menjadi manusia yang mengekalkan ibadahnya di sana. Macam mana kita boleh puluh duduk kat sana, jaga solat 5 waktu. Kita boleh jaga ibadah kita, Quran kita, zikir kita. Dalam keadaan kita, hati kita tawajuh, kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kat Malaysia pun,
Kita tak sabar menunggu azan. Kita menjadi orang yang begitu keadaan kita di Malaysia seolah-olah kita berada di Makkah, di Madinah. Yakinlah, itulah haji yang mabrur. Itulah umrah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ada perasaan tu tadi, wa khaufan. Kemudian apa dia? Wa tama'an. Dia tamak, tuan-tuan. Maksudnya dia minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia minta bersungguh-sungguh kepada Allah, dalam keadaan permintaan dia itu dengan permintaan yang sungguh-sungguh. Kalau dia minta berulang kali, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dia minta berulang kali. Kalau doa dia banyak kali. Tak cukup siang dia doa malam. Tak cukup dia solat wajib, dia solat had sunat. Tak cukup dia dalam keadaan dia meminta, dalam keadaan dia tak berpuasa, dia tambah lagi puasa. Istighfar dia pun banyak. Dalam erti kata dia minta Allah pandang dia, menunjukkan rasa sungguh dia. Al-juhdu. Dia menunjukkan rasa menyungguh diri dia. Dia nak Allah tengok dia dalam keadaan dia minta sungguh-sungguh. Cuba sahabat-sahabat tengok macam mana Rasulullah SAW bila dia meminta. Dalam keadaan menyungguh. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal haddatsani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qal lamma kana yawm Badr nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum alfun wa ashabu 319 rajulan. Dalam hadis ini, ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada aku, Umar Ibn Khattab, ketika mana berlaku peperangan Badar, berlaku pada tahun 2 Hijrah. Dalam peperangan Badar, Rasulullah SAW melihat pada waktu malam, melihat pada kelompok musyrikin berjumlah 1000 orang. Dalam keadaan umat Islam sangat sedikit. Ada yang sebut 313, itu yang masyhur. Dalam hadis ini disebut 319 orang. Dalam keadaan Nabi memandang orang musyrikin, dalam keadaan Nabi sangat risau keadaan sahabat-sahabat dia yang sedikit. Sebab kalau ikutkan cerita perang Badar ini, bukan Rasulullah memang purposely keluar daripada Madinah nak pergi serang kumpulan Badar ini, kumpulan Quraisy ini. Tetapi dalam keadaan peringkat awalnya cuma nak mengambil barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada Syam, Syria yang